Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adam Muklis bin Muhammad Anif dari kos IM 245. Hari ini saya akan membincangkan atau menjelaskan tentang pengenalan rugby. Jadi yang pertama sekali adalah teknik asas pergerakan sukan rugby. Untuk teknik asas pergerakan sukan rugby, yang pertama adalah hantar bola. Menghantar bola ialah cara menyampaikan bola kepada rakan yang berada pada kedudukan yang lebih baik. Untuk menggerakkan bola, terutama membuat serangan, pemain rugby menghantar bola menggunakan tangan sama atau dua belah ataupun sebelah tangan. Penerima juga akan menerima bola menggunakan tangan. Yang kedua ialah menerima ataupun menangkap bola. Menerima bola merupakan kemahiran penting dalam permainan rugby. Setiap pemain harus dapat melakukan kemahiran ini dalam pelbagai situasi atau keadaan. Tangkapan yang baik akan melicinkan pergerakan dan memudahkan strategi dijalankan. Walaupun menangkap dan menerima bola sering digabungkan sebagai satu kemahiran, tetapi sebenarnya adalah berbeza. Yang ketiga adalah tackle. Tackle berlaku apabila seorang membawa bola ditangkap oleh seorang atau lebih pemain pihak bertahan dan ia dijatuhkan ke tanah bersama bola. Sekiranya mana-mana lututnya berada di atas tanah atau ia duduk atau duduk di atas seorang pemain yang berada di atas tanah, ia dianggap sebagai di-tackle. Yang keempat ialah rak. Dibentuk apabila bola berada di atas tanah dan seorang atau lebih pemain daripada dua pasukan berdiri dan mempunyai sentuhan badan mengelilingi bola antara mereka. Dan yang terakhir ialah maul. Berlaku apabila seorang pembawa bola dipegang oleh seorang atau lebih pemain pasukan lawan dan seorang atau lebih pemain dari pasukan pembawa bola membawa bola. Semua pemain yang terlibat dalam kedudukan berdiri dan bergerak ke aras garisan gol. Dan untuk poin kedua ialah teknik latihan dalam sukan rugby. So, saya telah jumpa 5 jenis teknik. Yang pertama ialah cara tackle yang betul. Tackle amat penting terutamanya pada apabila dalam keadaan defense. Jadi, cara tackle yang betul ialah dengan membengkokkan lutut anda dengan lembut dan tunduk pada posisi atletik ketika pelari menghampiri. Dan kedua ialah langkah ke arah penyerang setelah dia cukup dekat untuk mengatasi. Maksudnya apabila kita ingin tackle, kaki kiri ataupun kaki kanan kita berada di depan dan jika kita hendak meletakkan kaki kanan ke depan, maka shoulder ke kiri kita akan ke hadapan supaya kita supaya dapat tackle dengan betul. Dan yang terakhir ialah lemparkan bahu anda ke dalam usus mereka untuk memulakan untuk tackle. Jadi tackle dengan cara tackle betul, kita hendaklah tackle pada bahagian usus ataupun bawah dada sehingga ke bawah. Jika tackle dilakukan di atas, bahagian di atas dada, maka dikenali sebagai high tackle. Dan kedua ialah rugby sprint. Rugby sprint ialah kelajuan boleh dibangunkan dalam beberapa cara. Kita boleh lakukan sprint menuruni bukit untuk meningkatkan kelajuan putaran kaki dan sprint uphill untuk membangunkan kuasa lari. Sprinting terhadap rintangan dengan mengheret sledge berat menggunakan payung terjun yang pecah ataupun menarik rakan sepasukan melalui memanfaatkan penarik di reka khas juga. Keadaan latihan biasa yang akan membangunkan kelajuan lari cepat anda. Dan yang ketiga ialah latihan forward. Yang ni saya ambil latihan line out. Jadi untuk latihan forward forward dibahagikan dalam 2 kumpulan. Setiap satu kumpulan akan dibahagikan 3 orang, iaitu 2 prop dan 1 hooker. 2 kumpulan akan menghadap pasukan masing-masing dan melakukan line secara bergilir. Latihan ini dilakukan secara 10 minit. Sesi kedua untuk latihan line out adalah latihan mengikut line out sebenar berdasarkan perlawanan. Scrum half diperlukan dalam latihan ini. Lakukan line out ini dalam tempoh 10 minit. Dan setiap pasukan hendaklah bertukar-tukar posisi dengan rakan mereka setiap kali line out. Dan keempat adalah latihan backline. Saya ambil latihan backline adalah passing. Passing amat penting apabila
terutamanya untuk backline, sebab kadang-kala kebanyakan mistake yang dilakukan oleh backline ialah knock on. Jadi uh, in terms of handling bola tu kena tip-top lah. Jadi setiap pasukan hendaklah bersedia menerima bola dalam keadaan kick off di mana setiap pasukan akan menendang, di mana senior akan menendang bola dan sebiji bola kepada pasukan jagaan. Kemudian stand off mestilah mengatur serangan mengikut strategi yang telah dibincangkan. Setiap gerakan mestilah tiada kesalahan seperti knock on dan sebagainya. Setiap kali bola jatuh, pasukan tersebut hendaklah melakukan 10 kali sit up. Dan tempoh latihan ini dilakukan secara 10 minit juga. Dan yang terakhir adalah latihan bersama. Latihan ini dilakukan gabungan antara kumpulan forward dan juga backline, dan akan mengadakan latihan softball. Tetapi permainan softball yang menggunakan bola rugby. Jadi permainan softball ni menggunakan bola rugby motif permainan ini adalah untuk belajar kicking, menyambut bola, koordinasi pasukan, kerjasama dan mendengar arahan kapten. Jadi kita teruskan lagi untuk peraturan dan undang-undang rugby. So untuk peraturan rugby, kita ada bola rugby dengan pemain mengikut jenis perlawanan, sama ada sevens, tens ataupun 15s, dan pakaian pemain. Pakaian pemain adalah yang material yang lasak dan tidak membahayakan orang. Dan untuk law, saya jumpa 3. Law rugby ada banyak, tapi saya ambil 3 ni. Ialah satu, first kali ialah advantage. Advantage adalah situasi di mana pengadil tidak memberhentikan perlawanan apabila berlaku kesalahan dalam permainan. Advantage diberikan kepada pasukan yang tidak melakukan kesalahan meneruskan permainan. Kedua ialah kutipan mata. Setiap try dan penalty try yang dilakukan akan diberi 5 mata dan 7 mata akan diberi ketika pemain yang meletakkan bola di dalam kotak yang disediakan dalam kawasan in goal, meaning mengambil conversion. Dan yang ketiga ialah offside dan onside. So offside, seseorang pemain dikira offside apabila berada di hadapan garisan offside semasa scrum, line out, ruck dan maul, atau berada di hadapan pemain pasukan yang terakhir memainkan bola. Dan onside ialah bermakna pemain berkenaan berada dalam permainan dan boleh meneruskan pemain sama ada melakukan serangan ataupun melakukan gerakan bertahan. Dan yang terakhir ialah pengenalan dan sejarah sukan rugby. Jadi sejarah pemain rugby ini bermula pada tahun 1823 di sebuah pekan kecil di sekolah yang bernama Rugby School di England. Permainan ini dicipta daripada perbuatan William Webb Ellis semasa perlawanan bola sepak. Tanpa diduga, beliau telah mengambil bola tersebut dengan tangannya dan membawa berlari menuju ke gol. Melihatkan perbuatan Ellis, rakan-rakannya berasa marah dan terus mengejarnya. Yang menarik, lagi kuat Ellis berlari, lagi ramai rakan-rakannya mengejar. Akhirnya terjadilah pergumulan dalam kalangan mereka dalam usaha merebut bola itu. Perbuatan ini disertai mula rakan-rakannya. Maka dari situlah bermulanya satu permainan baru. Jadi permainan ini dikenal sebagai permainan rugby sempena nama pekan kecil di sekolah tempat William Webb Ellis. Kemudian University Cambridge telah mengubah suai permainan ini, mempopularkan dan membuat peraturan rasminya sendiri. Jadi untuk rugby yang di mana diperkenalkan di Malaysia ialah selepas Perang Dunia Pertama. Mengikut sejarah, sukan ini pada awalnya bermula di Negeri Sembilan. Beberapa orang pemain termasuk pegawai-pegawai Eropah telah menjalani latihan di Padang Stesen, Seremban. Kemudiannya tertubuhlah kelab rugby pertama di negara ini. Seramai 50 orang ahli telah mendaftarkan diri. Dari Negeri Sembilan, rugby berkembang ke Selangor, Perak, Pulau Pinang dan Singapura. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.